Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya lagi, Ria Kristina, di dalam siaran TV PSS SK Malawa, Kota Kinabalu. Dalam liputan kali ini, TV PSS SK Malawa, Kota Kinabalu akan membawakan kepada anda liputan sepanjang Karnival Generasi Sehat 2023. Untuk makluman semua, karnival yang julung kalinya dianjurkan oleh Unit Kesihatan Pengurusan HEM SK Malawa Kota Kinabalu ini telah berjalan bermula dari 18 sehingga 22 September 2023. Karnival ini telah dilancarkan dengan sesi pelancaran karnival yang telah dilancarkan oleh Puan Raini binti Zulkifli, Penolong Kanan Pentadbiran SK Malawa Kota Kinabalu. Objektif utama perancangan Karnival Generasi Sehat ini adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan murid khususnya dan seluruh warga SK Malawa untuk membudayakan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pejabat Kesihatan Pergigian kawasan Kota Kinabalu, sebenarnya menjadi peneraju utama penggerak kepada program pada kali ini. Dengan hasil usaha unit kesihatan di bawah penyelaras Cikgu Hazwan, jadi unit pergigian ini telah membantu kita dalam beberapa aktiviti sepanjang minggu. Jadi saya mengharapkan program Karnival Generasi Sehat SK Malawa pada julung-julung kalinya kita adakan 2023 ini akan mendapat sambutan dari kalangan seluruh warga SK Malawa dan seterusnya dapat mencapai objektif yang telah kita sasarkan. Selepas sesi pelancaran karnival, aktiviti telah diteruskan dengan aktiviti sehat bersama Milo, iaitu murid telah berikan peluang untuk merasai keenakan Milo yang telah dibuat oleh pihak Milo sendiri. Bagi melengkapkan perjalanan di hari pertama karnival, aktiviti diteruskan dengan beberapa sesi ceramah, iaitu ceramah pergigian dan ceramah PPDA bagi murid-murid tahap 2. Game kesihatan bagi murid PPKI dan pertandingan warna bagi murid tahap 1. Wah, nampak menarikkan aktiviti di hari pertama karnival ini. Apa pula aktiviti di hari seterusnya? Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita bersama-sama wartawan bertugas di lokasi. Terima kasih Ria Kristina di studio. Baiklah, anda kini bersama saya, Nik Kemila. Untuk hari yang kedua, karnival ini telah dimulakan dengan aktiviti senam aerobik dan plogging. Plogging merupakan aktiviti yang mana murid-murid diberikan masa untuk melakukan aktiviti senaman pagi, iaitu berjoging sambil mengutip sampah. Aktiviti ini akan dijalankan secara bergila-gila mengikut tahap dan akan menjadi aktiviti pertama setiap hari sepanjang karnival ini berjalan. Seterusnya, aktiviti pada hari kedua juga telah dimeriahkan dengan pertandingan Chef Cilik. Pertandingan ini diwakili oleh 3 peserta setiap kelas dan kita mula dengan tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Tema hari ini ialah sandwich. Hari ini kita ada banyak kriteria lah actually. Tapi mostly kepada saya fokus terutamanya kepada dorang punya kebersihan, sama ada makanan tu dia punya nutrisi ada berapa banyak, dan juga saya fokus kepada dorang punya kerjasama lah. Seperti yang kita tahu, kebersihan makanan ni sangat penting. Jadi kalau kamu tidak buat dengan bersih, penyediaan makanan tu tidak bersih, kamu akan ada food poisoning lah macam tu. Jadi kita tidak mau yang tu. Kita mesti kalau mau sediakan makanan untuk orang lain, kena pakai glove semualah. Okay, so kita tidak mau orang tu ada sakit perut and everything lah. Dan makanan bersih ni actually penting lah untuk kesihatan kita terutamanya lah. Kesihatan daripada segi kesihatan fizikal. Contohnya kalau kamu selalu makan yang tinggi gula, akan ada kencing manis. Kalau dari saya pergigian, selalunya gula ni kami tekankan dia akan berlakunya gigi berlubang lah. Ya, jadi kamu kena hati-hatilah dengan pengambilan gula dalam pemakanan seharian. Apakah menu anda hari ini dan apakah perasaan anda apabila menyertai program ini? Menu kami pada hari ini ialah sandwich yang terdiri daripada bread, sayuran sama telur, mayonis, ayam lah. Kami merasa sangat bahagia kerana telah mewakili dari 5 Anggrek.
Kami sangat gembira kerana kami dapat menyediakan makanan sehat. Perasaan kami sangat bahagia kerana dapat menyediakan makanan yang sehat. Penutup aktiviti pada hari kedua karnival telah diakhiri dengan ceramah usus bersama Yakub. Ceramah yang dikendali sepenuhnya oleh wakil dari Yakub ini sangat menarik dan berinformatif. Sekian saja di hari kedua, kita kembali ke studio bersama Ria Kristina. Sedapnya makanan yang disediakan tadi. Terus rasa lapar pula. Baiklah, kita lupakan soal makanan sekejap. Mari kita lihat aktiviti yang dilaksanakan di hari ketiga ini. Jom bersama wartawan yang bertugas di lokasi. Hai, Anda kini bersama saya, Ashlyn. Saya akan bawakan kepada Anda liputan hari ketiga karnival. Pengisian utama aktiviti hari ini ialah booth pameran. Untuk pengetahuan, sebanyak 6 booth pameran dibuka pada hari ini. Antaranya, booth untuk kesihatan pergigian, booth pemakanan sihat, booth dari agensi anti dadah kebangsaan atau lebih dikenali dengan panggilan AADK. Seterusnya, booth pengurusan emosi dan juga booth berhenti merokok. Jom kita lihat apa yang menarik dari setiap booth. Selamat pagi, doktor. Boleh terangkan sedikit tentang booth ini? Ini adalah booth Caries Gigi, dijaga oleh 4 orang wakil pelajar yang kita panggil doktor muda. Booth ni dia tentang penyakit Caries Gigi. Caries Gigi itu adalah salah satu penyakit yang kita panggil gigi berlubang lah. Gigi berlubang tu dia memang ada banyak faktor, bukan setakat sebab tidak berus gigi ke apa. So memang kalau datang booth ni kita akan bagi tahu Caries Gigi tu apa, lubang gigi tu apa. Lepas tu kita akan bagi tahu juga cara menjaga gigi supaya gigi tidak berlubang lah. Saya PPKP Nurul Atika daripada unit vektor denggi KK lah. Hari ini kami punya pameran adalah khusus berkaitan denggi. Dia khusus kami akan mendedakan student di sini di Melawar khususnya berkaitan apa itu demam denggi, dari mana denggi itu datang, daripada nyamuk Aedes. Lepas tu kitaran hidup nyamuk Aedes. Lepas tu kita kenali racun-racun untuk membunuh nyamuk Aedes dan juga jentik-jentik. Lepas tu kita ada bawa sekali mesin yang kita sering guna untuk kawalan denggi lah. So hari ini AADK bawakan panel pameran dan juga ada juga kita bawa dummy drugs lah. Dummy drugs itu adalah contoh-contoh dadah yang menyerupai rupa tetapi bukan original lah. So kita bawa di sini contohnya daripada panel pameran ini ada syabu. Di sini kita nampaklah fakta dia, rupa bentuk dia yang macam mana dan kesan dia tu. So kesimpulan dia kalau macam mana cara untuk kita elakkan supaya tidak terlibat dengan dadah tu di peringkat awal, contoh sekolah rendah macam adik ni, kita akan bagi supaya nasihat jangan terlibat dengan rahsia. Rahsia tu adalah rokok, inhalan, ponteng, vape, tingkah laku yang berisiko, begitu. Selalu bagi tahu dengan adik-adik dua benda ni lah kita jangan cuba, rokok dan juga alkohol. Dan sekarang ini adalah cabaran yang paling bahaya sekali adalah vape. So vape itu mesti dijauhi, jangan dicuba walaupun kita punya bapa ke, uncle ke atau abang sendiri tu vaping, tetapi kita tidak boleh cuba sebab dalam vape itu kita bimbang, kita risau jika ada bahan-bahan yang terlarang tu ada di dalam tu. So nasihat AADK dengan adik-adik kena pandai pilih kawan. Kepada perokok-perokok tegar di luar sana, kalau boleh kita sama-sama lah berhenti merokok kerana merokok itu boleh membahayakan kesihatan. Bukan saja boleh membahayakan kesihatan, dia juga boleh menyebabkan adanya passive smoker lah. Dia boleh menyebabkan orang lain pun menghidu merokok tu, dia akan menyebabkan orang lain jadi pengidap perokok jugalah, perokok second smoker. Kalau boleh datanglah ke klinik kesihatan Megatal, book appointment melalui MySejahtera. Ini datang dan kami akan memberikan servis untuk kamu lah, untuk memberi kaunseling dan juga memberi ubat kepada yang layak lah. Wah, menarikkan aktiviti hari ini. Dan yang paling seronok, banyak informasi berkenaan dengan penjagaan kesihatan dapat diperolehi dari setiap booth. Diharapkan aktiviti seperti ini dapat dijalankan lagi di masa akan datang. Baiklah, itu saja dari saya. Kita serahkan kembali kepada Ria Kristina di studio. Terima kasih Ashlyn. Bestnya dapat melihat secara dekat booth pameran yang ada di sana. Baiklah, kita teruskan dengan liputan hari keempat, iaitu hari terakhir karnival. Pada hari yang terakhir, aktiviti ini boleh dikira sebagai aktiviti yang besar juga.
sebab ianya bukan sahaja melibatkan warga SK Malawa, Kota Kinabalu, tetapi ia juga melibatkan semua komuniti sekitar seperti ibu bapa dan juga terbuka kepada masyarakat sekitar sekolah. Program pemeriksaan kesihatan ini merupakan aktiviti utama pada hari keempat karnival dilaksanakan. Dalam program ini terdapat beberapa pemeriksaan kesihatan percuma diadakan, antaranya ialah pemeriksaan gigi, pemeriksaan HPV, ujian kecergasan atau fisio, dan terdapat juga ruang untuk menderma darah. Jika dilihat, sambutan amat menggalakkan. Semua warga sekolah termasuk ibu bapa tidak melepaskan peluang untuk sama-sama mengikut program pemeriksaan ini. Baiklah, itu sahaja rangkuman bagi karnival kali ini. Saya mewakili semua kru TV PSS memohon maaf jika ada silap apabila kami membuat liputan ini. Itu sahaja liputan pada kali ini. Bertemu lagi kita di siaran seterusnya. Saya Ria Kristina melaporkan untuk TV PSS SK Malawa, Kota Kinabalu.